Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi, 50 tahun dahulu saya dilahirkan dari rahim seorang ibu di sebuah kampung yang sepi dari kemajuan. Tidak banyak yang boleh saya ceritakan ketika saya kecil dahulu, melainkan kisah kenangan hidup bersama ibu saya dan juga adik perempuan saya. Di rumah saya adalah rumah yang mana berpelitakan cahayanya, berpelitakan lampu pelita, yang juga merupakan rumah terakhir di kampung saya yang mempunyai lampu elektrik atau ada lampu elektrik di rumah. Dan rumah terakhir di kampung saya yang dapat masuk air pipe bersih. Karena apa ibu-ibu ayah? Kerana kemiskinan. Karena apa? Kerana tidak punya apa-apa. Namun demikian ibu saya bergelut dengan segala kepayahan ketika mana saya berusia 13 tahun dan adik saya berusia 4 tahun. Ayah saya telah meninggal dunia dan tinggallah kami bertiga, yang mana ibu saya sebagai ibu tunggal berusaha untuk membesarkan kami dengan 1001 kepayahan. Tapi apa yang boleh saya kongsikan ibu-ibu, ayah-ayah? Ibu saya tidak pernah meminta-minta, tidak pernah meminta-minta. Dia terus berusaha sedaya upayanya untuk membesarkan kami berdua, dan insya Allah dan alhamdulillah dengan usaha gigihnya maka saya dapat sampai ke universiti. Dan saya juga ingin kongsikan bahawa ketika saya berusia 5 tahun saya telah mengikut ibu saya menoreh getah. Ibu-ibu, ayah-ayah, saya bukan anak orang senang. Umur 5 tahun ibu saya telah bawa saya pergi menoreh getah seawal jam 4 pagi. Dan kami naik basikal pergi ke kebun getah. Saya didudukkan di belakang basikal itu, duduk di atas tong getah. Dan bayangkanlah seorang anak kecil umur 5 tahun naik basikal dengan ibunya dalam kegelapan malam yang sepi, yang tidak ada lampu di jalan di kampung tahun 70-an. Ada antara anak anda belum lahir lagi masa itu. Jadi pada ketika itu saya dengan ibu saya dalam kesepian malam, kami berdua di jalan raya itu. Dan pastinya anak kecil berumur 5 tahun masih mengantuk ketika waktu seawal 4 pagi. Dan ibu saya tahu bahawa saya mengantuk. Kerana apa? Ibu-ibu, ayah-ayah, kerana saya duduk itu, kedudukan saya itu macam berat ke sebelah kanan. Mungkin ibu saya rasa dia tahu badan saya sudah bergerak ke arah kanan. Dia akan pegang paha saya. Dia kata, Haim, jangan tidur nak, nanti jatuh. Apa saya jawab ibu ayah? Saya kata, mak, sambil saya pegang ibu saya, mak, Haim tak tidur. Dalam 100-200 meter lagi ibu saya kayuh basikal di malam yang gelap itu. Badan saya mungkin berat ke sebelah kiri. Ibu saya kata lagi, Haim, jangan tidur nak, nanti jatuh susah ni malam gelap. Saya kata, mak, Haim tak tidur, Haim jaga. Inilah kisah kehidupan saya. Saya bukan anak orang senang ibu ayah. Saya anak orang susah. Sebab itu saya memperhambakan diri saya. Kalau boleh saya katakan, saya akan wakafkan diri saya untuk orang miskin. Sebab saya ingin berjuang untuk mereka. Takbir. Wow. Saya bukan datang dari golongan kaya dan atasan. Saya paling bawah. Dari kampung yang dilupakan oleh bangsanya, ditinggalkan oleh pemimpinnya. Dari sana saya datang. Dan saya ke negeri ini sudah 23 tahun. Walaupun saya lahir di Selangor, tetapi saya cinta negeri ini. Karena negeri ini negeri orang Melayu. Dan saya suka negeri ini. Dan saya telah tinggal lebih lama di negeri Kedah ini, ibu ayah, daripada saya tinggal di kampung halaman saya. Hanya 17 tahun sehingga saya SPM. Selepas itu saya merantau. Dan saya telah berkhidmat di utara Malaysia 23 tahun. Memperhambakan diri saya kepada bangsa saya, agama saya dan negara saya. Saya berusaha untuk memandaikan setiap anak murid saya. Ada antara mereka anak polis, anak tentera, anak penoreh getah, anak tukang cuci, anak jual kue di simpang jalan, yang setiap hari ibu dan ayahnya mungkin merayu agar orang berhentilah, belilah kue kami.
Kami ingin beli beras yang telah habis di rumah. Anak pemandu lori, anak nelayan, anak petani, anak pesawat, anak penori getah, anak pengait sawit. Ibu ayah, mereka ada dalam bilik-bilik kuliah saya. Mana mungkin saya buat kerja sambil lewat. Karena 70% daripada mereka anak miskin dalam kelas saya. Dan saya kata pada mereka, jangan pernah kalian rasa tidak yakin yang kalian akan menjadi anak yang berjaya. Karena saya datang jauh lebih miskin dari kalian. Dan saya akan berusaha memandaikan kalian anakku. Saya kata, saya berusaha. Karena saya tahu manisnya apabila kalian nanti boleh buat ibu dan ayah senyum bahagia. Karena derita mereka mungkin susah. Sebagai kerani, sebagai tukang cuci, sebagai pesawat, sebagai penori getah. Apabila ada anaknya bergelar seorang accountant, lawyer, engineer, profesor, apa jua jawatan kalian pada masa itu membuatkan mereka rasa gembira. Kerana apa? Kerana mereka ibu yang mungkin tiada siapa peduli dan pernah beri perhatian mampu melahirkan seorang anak yang berjaya. Saya di universiti melakukan itu demi perjuangan seorang ibu. Saya sambung perjuangan ibu-ibu yang di kampung menghantar anaknya ke Universiti Utara Malaysia. Itu perjuangan saya, ibu ya. Saya bergelut di Universiti Utara Malaysia untuk membetulkan apa yang pincang. Sebagai ketua pastinya saya bertanggung jawab. Apa juga kata mereka, saya tidak pernah goyah dan goncang. Kenapa saya berjuang kerana kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tidak mahu melihat anak bangsa saya yang sampai ke bilik-bilik kuliah di universiti-universiti, mereka masih lagi merasa tidak yakin. Kenapa? Karena mereka rasa mereka tidak dipedulikan oleh para pensyarah dan profesornya, walaupun mereka anak yang bijak dan pandai. Tiada siapa tersisih dalam bilik kuliah saya, baik anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Siam, anak Sabahan, anak Sarawakian. Semuanya saya layan sebaik mungkin, ibu ayah. Kenapa? Karena saya kata kemiskinan tidak pernah kenal akan agama dan tidak pernah kenal akan bangsa. Saya santuni mereka semua. Saya kata pada anak orang Sarawak, anak orang Iban, belajarlah sungguh-sungguh. Saya tahu kamu susah. Saya akan usaha untuk pandaikan kamu. Sebab itu ibu ayah, walaupun tekanan diberikan pada saya, disingkirkan ketika mana saya berada di puncak, tidak mengapa. Saya tidak pernah sedih dan kecewa. Air mata saya terlalu mahal untuk kedudukan dan pangkat serta kuasa. Saya tidak akan menangis, tapi air mata saya begitu murah apabila melihat anak miskin yang tidak terbela, ibu tua yang tidak terbela. Air mata saya akan gugur. Ayah yang bertarung habis-habisan demi kelangsungan sebuah keluarga. Air mata saya akan gugur. Setiap sekali saya lalu di kampung-kampung, saya lihat rumah-rumah yang usang dan hampir roboh. Air mata saya bergerak. Kenapa sahabat? Karena saya orang susah. Itulah rumah saya dahulu. Itulah rumah saya dahulu. Kalau saya tahu di rumah itu ada anak kecil, akan saya usahakan untuk memberi pendidikan terbaik kepada dia. Sebab itu sahabat, saya pernah kata pada diri saya pernah kata pada guru saya, cikgu, doakanlah saya boleh jadi guru, agar saya dapat pergi ke kawasan yang paling jauh, cikgu. Kawasan yang tidak siapa mau pergi. Saya kata, Allah, hantarlah aku ke sana, Allah. Ke kawasan yang paling dalam, yang paling jauh, yang tidak siapa mau pergi, Allah. Izinkan aku menjadi guru itu, Allah. Biar bertahun aku di dalam hutan itu, Allah. Di kampung itu, Allah. Akan ku didik anak-anak di sana. Dan aku akan hantar mereka ke universiti, wahai Tuhan. Itu cita-cita saya, ibu ayah. Saya tak pernah cita-cita nak jadi profesor. Tidak. Saya tidak kenal pun perkataan profesor itu ketika saya masih kecil. Kenapa saya melihat sosok tubuh bernama guru itulah insan paling hebat. Dan saya selalu kata, cikgu, doakan saya boleh jadi guru. Cikgu, mohon restu, cikgu.
Izinkan doakan saya cikgu, supaya bila saya dewasa, saya boleh pergi masuk ke kampung paling jauh yang ditinggalkan oleh bangsanya, dilupakan oleh pemimpinnya, dibiarkan oleh negara. Biar saya pergi cikgu. Akan saya didik anak-anak itu dan akan saya hantar mereka ke universiti. Kalau saya boleh masuk universiti, mana mungkin anak bangsa saya yang saya didik dan asuh tidak boleh ke universiti. Jadi ibu ayah, saya tidak pernah rasa gundah kehilangan kedudukan di universiti, tidak pernah. Karena saya datang daripada tiada apa-apa. Mana mungkin saya rasa kecewa dengan kebendaan dunia, tidak mengapa. Dan akhirnya Allah takdirkan perjalanan saya di landasan politik ini. Dan apa yang ingin saya perjuangkan, saya tidak mau menghantam sesiapa. Saya ingin menyatakan bahawa saya memberikan diri saya untuk agama, bangsa dan negara, untuk membantu kerajaan negeri kita, Perikatan Nasional, insya-Allah sekiranya diberikan kemenangan oleh Allah dengan usaha kita 36-0, kita akan bela kerajaan yang kuat dan berjaya. Akan kita tunjukkan kepada mereka yang sering menuding jari kepada kita bahawa kita tidak boleh mentadbir, kita tidak punya cendekiawan, kita tidak punya kemampuan dan kebolehan. Insya-Allah, percayalah, akan kita bangunkan dasar-dasar yang lebih adil, yang lebih baik, yang lebih menyeluruh untuk seluruh rakyat kita. Tempat mereka bergantung nasib adalah pada pemimpin-pemimpin yang siang hari berjuang seperti singa dan malam hari menggugurkan air matanya kepada Tuhan, memohon pertolongan Allah. Tolonglah Allah bagi kami membolehkan menyantuni rakyat. InsyaAllah kita dalam Perikatan Nasional akan berpegang kepada prinsip ini, insyaAllah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi, walau malam ini tidak ramai, kita tidak mengapa. Perjuangan tidak perlu diukur dengan jumlah. Perjuangan adalah dalam dada kita, perjuangan dalam hati kita. Biar peluh jatuh mencurah-curah, biar hinaan datang berlomba-lomba, biar segala keburukan dicerita orang, tetapi kalau kita yakin inilah perjuangan kita, terus istiqomah ibu ayah, agar kita dapat akhirnya membentuk sebuah kerajaan yang kuat dan mantap, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi, hari ini kita lihat orang Melayu adalah masyarakat yang berpendapatan rendah dan sederhana. Sangat sedikit orang Melayu yang berada dalam kedudukan yang kaya ataupun dipanggil kumpulan atasan, elitis ini. Alhamdulillah, tidak dinafikan Tun Razak punya fikir dan zikir untuk bangsa, maka dibangunkannya dasar ekonomi baru. Dan kita tidak boleh menafikan sumbangan pemimpin-pemimpin terdahulu. Maka telah dibangunkan rancangan bagaimana untuk mengangkat nasib bangsanya. Inilah contoh pemimpin yang harus kita contohi. Berfikir untuk rakyatnya, berfikir untuk bangsanya. Maka dibangunkan agensi-agensi yang mana akhirnya dapat mengeluarkan atau memberi ruang dan peluang kepada ratusan ribu, kalau tidak juta, akan orang-orang Melayu dan sebahagiannya juga orang Cina dan India dengan tertubuhnya sebagai contoh Felda. Karena pada ketika itu Tun Razak dan barisan kepimpinan pada masa itu melihat bahawa orang Melayu di kampungnya sendiri tidak mampu lagi untuk mengembangkan ekonomi karena tiada tanah milik mereka. Maka pemimpin berfikir, pemimpin harus berfikir. Maka mereka telah mendapat satu keputusan, Felda harus dibangunkan. Dan mereka ini yang tinggal di kampung yang tiada tanah untuk diusahakan, dihantar untuk menjadi peneroka di dalam hutan yang jauh daripada segala pembangunan. Tetapi ibu ayah kita ini sanggup pergi. Kerana apa? Kerana masa depan kita, bukan lagi masa depan mereka, masa depan anak-anak mereka. Mereka sanggup pergi, ada dari Kedah pergi ke Pahang, ada dari Kedah pergi ke Perak, ada dari Kedah pergi ke mana, merata tempat.
untuk membina satu kehidupan baru. Dan hari ini ibu ayah, mereka telah berjaya melahirkan anak-anak menjadi accountant, lawyer, medical doctor, engineer, arkitek, dan kita boleh sebut berbagai. Apa yang saya nak sampaikan di sini? Sebagai kerajaan, kena bangunkan dasar, kena bangun idea-idea baru, kena fikir, bukan bergaduh, bukan kita saling menyalahkan. Kita harus berusaha bagaimana untuk membela rakyat. Begitu juga kita ambil contoh MARA ditubuhkan. Kita tahu besarnya jasa MARA. Walaupun ada kelemahan di sini sana, tapi MARA ini menyumbang paling tidak dulu kalau kita di kampung, kita pernah naik bas MARA. Kalau tidak dapat belajar di MRSM, mata rendah sains MARA, atau tak dapat pinjaman perniagaan MARA dan seumpamanya, tapi setidak-tidaknya kita ada dapat sentuhan MARA. Tapi saya nak cerita, saya pergi banyak sekolah MRSM Kulim, PDRM, MRSM di mana anak-anak polis. Guru di situ panggil saya, Prof, bolehkah Prof datang ke sekolah kami bagi motivasi kepada anak-anak polis ini? Yang majoriti di MRSM Kulim itu adalah anak-anak polis. Saya kata, cikgu tidak mengapa. Ibu ayah bukan senang cerita baik saya. Cikgu tu bagi saya sedikit token appreciation. Saya bagi lebih daripada cikgu. Cikgu ambil duit ini, bagi tolong anak-anak polis yang susah. Sebab saya tahu ayahnya constable, ayahnya mungkin corporal, ayahnya mungkin orang biasa. Cikgu tolong sampaikan zakat saya kepada anak-anak ini. Sebab mereka susah, cikgu. Dan saya tidak mendambakan duit cikgu. Duit sekolah saya tahu ada sedikit, saya yang bagi pula. Padahal datang daripada Sintok ke Kulim berapa kilometer nak pergi. Takbir. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dalam jiwa saya ada kasih saya pada anak bangsa saya. Ilmunya saya boleh duduk di universiti sahaja. Saya tak perlu fikir ini semua. Itu tanggungjawab mereka, saya kata. Tapi saya tidak. Sebab saya ingin bantu. Saya pergi ke seluruh pelosok kampung di negeri kita, Kedah, di Perak, di Selangor, sampai ke Johor, Kelantan, memberi semangat kepada mereka, orang miskin. Saya kata, bangunlah kakak, bangunlah abang, jangan pernah rasa kerdil. Biar orang hina kita, biar kita tidak dipedulikan, tetapi kita tetap yakin suatu hari nanti Tuhan pasti makbulkan doa kita. Jangan putus harap dengan kuasa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan saya. Boleh tengok TikTok saya. Tiada ceramah politik dalam TikTok saya. Tiada ceramah politik. Tetapi hari ini saya di pentas politik bukan untuk menjadi politikus, tetapi saya ingin menyumbang kepada kerajaan Perikatan Rakyat, Perikatan Nasional. Saya ingin menyumbang kepada kerajaan Perikatan Nasional. Kalau kita menang di Kedah, kita akan bangunkan dasar-dasar yang jauh lebih hebat dan berjaya daripada yang pernah dibentuk sebelumnya, insya Allah. Balik kepada cerita MARA, tuan-tuan. Beribu anak Melayu dari kampung-kampungnya yang hidup susah, hari ini pergi tanya mereka. Di mana mereka hari ini? Mereka menjadi profesor di universiti, mereka menjadi engineer di Petronas, mereka bekerja di luar negara, mereka bekerja di Shell, ataupun mereka jadi apa juga. Kerana apa mereka berjaya? Kerana pemimpin pada ketika itu fikir dan zikir pasal rakyat, bukan pasal kuasa. Kena kerja untuk rakyat. Kuasa akan datang bila rakyat sayang dan suka. Kita buat kerja dengan hebat dan tulus. Tak perlu kita kempen sebenarnya. Rakyat akan kata, kalianlah pemimpin yang kami tunggu-tunggu. Tapi hari ini kita lihat negara kita. Kita lihat bagaimana kita hari ini. Harga barang melambung.
pendapatan isi rumah kita merudum. Solution kita dengan menu rahmah, itu solution. That is the best ideas that people can think. Itukah satu ide terbaik untuk negara? Sementara saya setuju. Tapi kita perlu solusi yang lebih mampan, yang lebih mampan untuk membolehkan harga barang diturunkan dan rakyat tidak merasakan dia seperti bahan uji kaji. Dan dia tidak dilihat dalam masyarakat. Orang pergi beli menu rahmah, dia dinampakkan sebagai orang yang begini-begini. Sedangkan orang yang berduit terus hebat makan minumnya. Kita harus bangunkan ekonomi. Kita kena lihat balik apakah fundamental ekonomi kita. Kalau fundamental ekonomi kita adalah padi di Kedah ini, bagaimana kita ingin meningkatkan hasil dari padi? Apa puncanya harga padi tidak boleh meningkat? Apa puncanya pengeluaran padi tidak boleh ditingkatkan? Apa puncanya? Kita datangkan agensi-agensi kita untuk melihat, dan kita harus berada di lapangan, bukan di bangunan-bangunan besar, tetapi berada di lapangan bersama petani. Dan insya Allah kalau kita memerintah negeri Kedah ini lagi, kita akan bekerja sama dengan semua agensi untuk mereka berada di lapangan bersama para petani, insya Allah. Kalau kita cakap pasal hasil apa lagi? Getah. Kita beli tayar kereta, tuan-tuan. Harga sebuah tayar kereta beratus-ringgit. Tidak lagi seperti dulu boleh dapat bawah RM100 sebuah tayar. Kalau 4 buah tayar mungkin RM400. Mudah saja begitu. Belum lagi kereta itu besar sedikit. Sedangkan getah itu kita yang toreh. Kita yang pergi motong. Kita yang kutip. Kita jual. Tapi siapa yang raih untung? Mereka kapitalis di atas raih untung. Mengapa ini berlaku? Kerana kerajaan tiada kepandaian, tiada keberanian untuk membetulkan keadaan ini. Adakah negara kita ini ketandusan orang cerdik pandai? Berbilion ringgit negara belanja untuk pendidikan tinggi. Berbilion ringgit. Mana pergi cerdik pandai bangsanya? Mana pergi cerdik pandai kita? Kerana mereka tidak dalam suasana di mana kerajaan tidak mencipta ruang untuk cerdik pandai kita dapat memanifestasikan pemikirannya dan ideanya untuk membantu. Kerana apa? Kerana yang ada di atas hanya mereka yang puji dan bodek dan segalanya saja menjadi tempat. Orang yang telus, orang yang jujur, orang berintegriti, orang yang buat kerja betul dicatat. Kerana apa? Kerana dia bukan orang yang boleh dikotak-katikkan. Ini punca kehancuran sebuah negara apabila rasuah bermerajalela. Sebab itu kita kena ada Islam dalam hati kita. Islam itu bukan pada semayangnya saja, bukan pada puasanya saja, bukan pada zakatnya saja, bukan pergi menunaikan haji saja. Islam is a way of life. Islam itu cara hidup. Mana mungkin Islam ketika ditikar sembahyang, lepas itu bekerja, kita tidak ada lagi Islam dalam dada kita. Tidak boleh. Ibu ayah, kenapa kita harus menang PRN ini? Dan kita harus menang dengan majority besar di setiap dun. Sebab kita nak hantar message kepada sahabat kita. Saya tak kata mereka lawan kita. Mungkin orang nak guna lawan, tak apalah. Pada saya mereka tetap sahabat. Kerana mereka ucap kalimah sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka juga orang Melayu. Kita nak bagi message kepada mereka. Lihatlah kami. Negeri ini bagaimana kita mentadbir menjadi model terbaik dalam pentadbiran sebuah negeri yang berintegriti, bersih, stabil dan berwawasan jauh. InsyaAllah Kedahlah negeri itu, tuan-tuan. Biar hari ini orang kata kita kedua termiskin, ketiga termiskin. Orang puji melangit tentang Selangor. Orang puji melangit tentang Pulau Pinang. Orang puji melangit tentang Johor. Biarkan. Kita bermula. Kita mulakan langkah kita.
telah dimulakan pun oleh Menteri Besar kita dan barisan kepimpinan termasuk Ustaz Ghani untuk 3 tahun yang lalu. Kita akan terus melangkah dan melangkah. Ketika mana di malam hari orang tidur, kita akan membakar lilin itu untuk terus berjaga dan berusaha untuk memperbaiki diri kita. Insya Allah kita akan berjaya. Ketika mana orang yang sudah mewah, dia rasa tidak ada apa perlu dibuat lagi, pada ketika itulah sebenarnya mereka sedang berada berpaut pada dahan yang rapuh. Suatu hari dahan itu akan runtuh dan patah. Kita insya Allah akan terus kukuh. Karena apa? Karena malam hari kita hidup. Siang hari seperti singa, malam hari kita hidupkan malam dengan munajat kepada Allah yang Maha Kuasa. Pasti Allah akan datangkan ilham-ilhamnya. Pasti Allah beri kita jalan-jalan bagaimana untuk menyantuni masyarakat di luar sana. Insya Allah kita akan bela nasib penoreh getah. Kita akan bela nasib pesawah. Kita akan bela nasib mereka yang bekerja di kilang-kilang. Kita akan buat engagement dengan kilang-kilang kita. Kita akan tanya bagaimana dan kita akan sarankan kepada mereka. Apakah ide-ide baru? Apakah langkah-langkah baru yang kerajaan negeri akan buat bagi membolehkan mereka meraih keuntungan yang jauh lebih tinggi tanpa menindas sesiapa melalui pendekatan strategik daripada kerajaan negeri kita. Daripada situ mereka akan mencipta pekerjaan baru dan di masa yang sama mampu memberi pulangan dalam konteks gaji yang lebih baik. Insya Allah kita boleh lakukan. Tuan-tuan, saya nak bagi contoh. Ketika mana negara Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua, kebanyakan jenderal-jenderalnya membunuh diri kerana tidak dapat menerima hakikat bahawa Jepun kalah perang. Sebagai panglima perang, apabila kalah perang, panglima ini dia tidak boleh terima hakikat, maka mereka telah mengambil keputusan supaya bunuh diri. Tetapi pada masa yang sama, pastinya dalam sejarah negara Jepun tertulis, dalam sejarah dunia juga tertulis, Jepun kalah perang dunia. Dan pastinya generasi selepas kalah perang itu akan terus rasa rendah diri dan malu kerana negaranya kalah perang. Apakah orang Jepun buat, ibu ayah? Mereka bangunkan kembali negara mereka. Mereka kata, mari kita bina Jepun baru dari debu-debu atom di Nagasaki dan Hiroshima. Kita bangunkan balik negara ini. Dan antara syarikat yang menyumbang ke arah pembangunan ekonomi Jepun, banyak syarikat. Saya ambil contoh satu, Toyota. Toyota, tuan-tuan. Pada masa itu, pengasas syarikat Toyota ini, dia kata kepada para pekerjanya yang pada ketika terhenti kerana perang, panggil balik semua para pekerjanya. Dia kata, wahai sahabat-sahabatku, kita telah kalah perang dan ini semua pahit bagi kita. Tapi sahabat, marilah kita bina kembali maruah bangsa kita, orang Jepun. Kita tidak akan mengalah. Maka bertanyalah para pekerjanya, dia kata, wahai Tuan, apakah jaminan yang kau berikan kepada kami kalau kami bekerja denganmu, sedangkan kamu kehilangan hampir keseluruhannya apabila hilang, kamu musnah kerana perang? Apa Mr. Toyota kata kepada pekerjanya? Benar, aku tidak mampu memberikan kalian gaji seperti mana pernah aku berikan dahulu. Sahabat, dia kata, kalau kalian sanggup, sehari aku hanya beri kalian semangkuk nasi sebagai upah kalian, itulah yang dapat ku berikan. Dan aku berjanji, apabila syarikat kita ini kembali berfungsi, dapat membuat jualan, akan ku bayar gaji kalian yang lebih baik daripada apa yang sudah ku berikan sebelum ini. Apa kata sahabat-sahabat mereka? Sahabatnya, dia kata, Tuan, minta maaf, kami ada keluarga, kami tidak boleh menerima tawaran sedemikian. Maafkan kami, Tuan. Tidak mengapa, dia tak marah, tak apa. Tapi ada sebahagian kata, Tuan, kami bersamamu, semangkuk nasi tidak mengapa, mari kita bina kembali Toyota. Maka bekerjalah mereka, Tuan. Bekerjalah mereka di syarikat itu, menghasilkan semula kereta Toyota. Saya ringkaskan cerita yang panjang.
Ini saya nak cerita kenapa saya nak relax. Biar kita pesawat, biar kita penoreh getah, biar kita nelayan, biar kita di bawah. Tapi kalau kita ada strategi, insya Allah kerajaan akan bantu dari segi pendekatan melalui strategic plan kita Kedah Maju 2035. Dan kebetulan bidang kepakaran saya adalah pengurusan strategik. Saya akan berikan segala yang saya ada kepada kerajaan negeri untuk membantu kerajaan dalam membangunkan ekonomi di samping pendidikan. Apa yang berlaku Tuhan? Apabila mereka telah berjaya hasilkan kereta itu dan dipasar di Jepun, mereka telah berusaha untuk memasarkan kereta mereka ke United States of America, ke Amerika. Pada ketika itu, syarikat kereta terbesar dunia ada tiga milik syarikat Amerika. Apa dia? Ford, Chrysler, dan General Motors. Tiga syarikat besar ini semua syarikat Amerika. Bila mereka masuk pasaran Amerika, tuan, tiga syarikat Amerika ni ketawa dekat mereka, kat syarikat Jepun ni. Dia kata, memudah cerita ni, hang ni tak layak lah berada di bumi Amerika ni. Ini kami ni terbaik dunia. Hang ni kereta apa hang keluarkan ni? Kereta murah, kualiti rendah, ada hati nak datang ke Amerika. Apa syarikat Toyota ni kata? Dia kata, lebih kurang macam itulah. We are not, kami tak bersaing dengan Tuhan. Berada di jalan raya jauh di belakang Tuhan, kereta Tuhan sudah menjadi kebanggaan kepada kami. Berada di jalan raya di Amerika, walaupun kereta kami jauh tertinggal di belakang kerana kereta Tuhan lebih laju, lebih bagus, lebih hebat, itu sudah satu pencapaian besar kepada kami, kata orang Toyota ini. Nampak tuan? Merendah diri tapi ada semangat, betul? Kalau dia tak ada semangat, orang kata kereta command lah, tak payahlah datang. Dia pun tak payah pergilah. Tapi sebagai pahlawan Jepun samurai dalam diri, kita ni pun bukan calang-calang. Kita pun darah panglima. Nanti saya ceritalah, banyak lagi ruang kan? Masa pun tak banyak saya. Nanti kita ada lagi tempat kita cerita. Kita pun bukan calang. Kalau kita ni command tuan-tuan, tanah ni bukan tak ada orang nak. Daripada Eropah datang nak tanah ni. Daripada Eropah sana. Sanggup berlayar ribuan kilometer, ribuan batu nak sampai nak kuasai tanah ni. Pasal apa mereka tak boleh kuasai tanah ni? Sebab nenek moyang kita semua pahlawan, pendekar, panglima. Sebab tu tuan-tuan jangan rasa kerdil. Jangan rasa kerdil. Cuma zaman sekarang yang zaman dahulu, dulu pakai keris, pakai semua tu. Hari ni kita zaman kita politik, kita pastikan panglima, pahlawan, pendekar di pentas politik. Right? Paling tidak kita mesti menjadi hulu balang kepada agama kita, bangsa kita, tanah air kita. Macam mana jadi hulu balang? Pastikan kita jaga hak kita, memangkah, kita mesti pangkah Perikatan Nasional. Boleh? Itu cara dia. Kita mesti pastikan aku hulu balang kepada bangsa aku. Kalau kita rasa kita panglima, lagilah. Aku pastikan semua keluargaku, kaum kerabatku, akan ku pastikan mesti pangkah Perikatan Nasional. Tapi mungkin kita tak ada kekuatan seperti itu. Kalau kita ada, gunakan. Jadi balik kepada cerita tadi, ibu ayah, apa berlaku? Masuklah kereta Toyota ini ke Amerika. Ini tahun hujung 50-an, nak masuk tahun 60-an. Mereka masuk pasaran Amerika, kereta mereka kereta murah, kualiti rendah. Apa yang kita boleh bayangkan? Kalau kereta murah, kualiti rendah, mestilah masuk atau dijual kepada orang berpendapatan rendah. Setuju kan? Macam kita lah, kita orang miskin kan, kita gaji pun tak banyak, 1,200 boleh beli kereta Viva, contoh kereta murah. Mereka masuk pasaran macam tu, macam Viva tu, macam Proton Saga, 30,000 punya harga, macam tu lah masuk. Tak ada lah Mercedes punya harga, Mercedes-Benz 200-300 ribu, BMW tak. Masuk bawah. Sehingga orang Amerika, apa dia buat? Dia dapat jual kereta mereka kepada orang Amerika. Untung tu tak banyak sebab kereta murah. Untung tak banyak, tapi untung tu dah tolak gaji apa semua ni, dah tolak belanja, pergi balik kepada penyelidikan. Tambah kualiti kereta tu. Improve kualiti, bagi kualiti, bagi kualiti, bagi kualiti. Sehinggalah tuan,
orang Amerika kata membeli kereta Jepun lebih baik, lebih tinggi nilai duit mereka dari membeli kereta Amerika. Maksudnya beli kereta Jepun ni lagi berbaloi lah dengan harganya, dengan kualitinya. Hari itulah hari kejatuhan industri pemotoran Amerika, yang mana sehingga ke hari ini kereta Toyota adalah kereta pengeluar kereta terbaik dunia hingga hari ini. Jadi apa cerita? Cerita dia, biar kita ni di hujung tanah air ke, kita pertanian ke, kita itu ke, kita ini ke, tapi kalau kita ada sumber, kita pastikan sumber kita ini kita manfaatkan dia sebaik mungkin. Kita tetapkan strategi-strategi yang berimpak tinggi yang boleh membantu negeri kita membangunkan ekonomi. Ada banyak lagi cerita tuan, banyak lagi cerita. InsyaAllah dalam siri-siri ceramah kita ada lagi, kita akan cerita pula. Tuan-tuan kalau minat ikut saya ke ceramah berikutnya, boleh? Boleh. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi, InsyaAllah sahabat saya yang berhormat Ustaz Ghani juga menceritakan bahawa Menteri Besar kita bersungguh-sungguh dan barisan exco kita, malahan semua pegawai-pegawai kerajaan negeri dan juga agensi persekutuan sayang negeri kita Kedah ini, sayang negeri kita Kedah ini. Tetapi dalam keadaan kadang-kadang mereka tidak dapat menzahirkan secara jelas betapa sayangnya mereka pada kita. Tidak mengapa, kita menghormati mereka menjalankan tugas mereka. Tapi kita sebagai orang kampung kita di sini, kita akan pastikan kalau kita petani abang kakak, kita pastikan kita petani yang mampu untuk menjadi petani yang berjaya. Jangan lagi biasa-biasa. Kita mesti jadi orang yang berdisiplin. Kita mesti jadi orang yang benar-benar berpegang kepada ajaran agama kita. Halal haramnya kita jaga, keberkatan kita cari, keredaan Allah menjadi matlamat kita. Kalau kita boleh baiki ini, dan perkara ini nak dibaiki kita, dan masyarakat itu kita akan bina insyaAllah. Jadi kita akan bina masyarakat kita menjadi masyarakat yang insyaAllah sentiasa meletakkan Allah teratas, bagi membolehkan kita sentiasa dalam keadaan beringat apabila kita berurusan dengan manusia, apatah lagi dengan Sang Pencipta. Jadi insyaAllah ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak semua, kita akan bangunkan, saya ingin merumuskan, kita insyaAllah kita akan bangunkan negeri kita ini dengan sungguh-sungguh, membangunkan dasar-dasar ekonomi peringkat negeri yang mampan, yang boleh mengangkat ekonomi kita. Kita akan bangunkan dasar-dasar pendidikan yang mana boleh mengangkat pendidikan anak-anak kita. Kalau boleh setiap rumah mesti ada seorang anak dia yang berpendidikan tinggi, menjadi accountant ke, menjadi lawyer ke, menjadi pensyarah, profesor, menjadi engineer. Kita akan bangunkan dasar ini. Kalau kita dapati keluarga itu anaknya tak boleh cemerlang akademik kerana dia lebih minat kepada kemahiran, kita akan pandu mereka. Kita akan bangunkan program. Kita akan bekerjasama dengan institusi bagi membolehkan mereka ini segera mendapatkan kemahiran-kemahiran itu dan akhirnya boleh menjadikan kerjaya. Tak apa, tak pandai sangat sekolah orang kita, tak apa. Tapi dia boleh baiki motor, dia boleh menjadi usahawan. Ada bengkel dia, boleh hire, boleh ambil 2-3 orang pekerja. Dia boleh membina ekonomi diri dan keluarganya. Itu pun satu kebaikan. InsyaAllah kita akan susun balik ekonomi negeri kita. Kita akan susun balik pendidikan negeri kita. Kita akan susun balik sistem kemasyarakatan negeri kita. Bagaimana masyarakat yang kita ingin bina? Bukan masyarakat yang ditakut-takutkan, yang diugut-ugut, yang ditekan-tekan. Tidak. Kita akan membina masyarakat. Saya yakin dan percaya tuan-tuan bersetuju dengan saya. Kita ingin membina masyarakat yang dia rasa gembira dan rasa selamat, dan dia rasa dia boleh berperanan dengan baik dalam sistem kemasyarakatan di tempat dia tinggal. Kita bina. InsyaAllah kita akan lihat balik semua agensi-agensi yang mana berperanan berkaitan dengan masyarakat,
baik dari aspek keselamatannya, kebersihannya, ya, dan juga yang berkaitan untuk kita bangunkan di setiap kampung itu, kita bangun dan kita latih. Ya, pemimpin-pemimpin kampung kita bukan hanya beri lantikan saja, insya Allah. Ya, saya yakin saya boleh bawa usul-usul ini kepada kepimpinan negeri kita latih macam mana nak jadi ketua kampung yang efektif, penghulu yang efektif, ya, di samping pegawai daerah dan akhirnya kepimpinan di peringkat daerah, negeri dan insya Allah negara. Apabila tuan-tuan kita dapat tunjukkan kedah ini model terbaik, yakin dan percaya semua negeri lain di Semenanjung ini dan di Sabah Sarawak akan ingin belajar daripada kita. Dan pada ketika itu kita tak perlu kempen teruk-teruk, orang akan pilih terus kita karena mereka percaya. Dalam politik is about trust, kepercayaan. Apabila orang telah tidak percaya, bercakaplah siang malam, pagi petang, orang tetap tidak akan percaya. Kenapa? Karena orang kata kita ni hancing sehancing-hancingnya. Buka mulut, semua bohong. Jadi orang akan tinggalkan dia. Dan kita insya Allah berusaha untuk bawa semua, hatta kawan-kawan di sebelah sana, sahabat-sahabat di sebelah sana, untuk bersama kita. Insya Allah dalam biaraan kita kali ini, kita ajak semua, berilah mandat kepada Perikatan Nasional untuk kita bina sebuah kerajaan negeri yang mantap, maju, berjaya, dan pastinya bertunjangkan kepada agama kita Islam. Insya Allah. Takbir! 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 Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.